Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Tapi selamat malam, jangan tidur dulu. Terima kasih. Selamat datang ke Kayu 101 bersama saya Sandman di FB Kleber Sepeda. Alhamdulillah kita dapat bersama. Hari ini hari Sabtu, 7 bulan 8 2021. Baru petang tadi kita telah menyaksikan berdebur, banyak yang komen berdebur, macam-macam komen berdebur pasal acara Kirin. Hari ini kita nak sembang-sembang sikit. Tapi mungkin kita akan sembang-sembang juga pasal Kirin. Tapi kita hari ini kita nak sembang-sembang dengan pemerhati, partner in crime saya juga dan juga tetamu khas kita pada malam ni, insyaAllah. Saya jemput dulu AKA pemerhati. Rel. Mic mute. Okay. Assalamualaikum, selamat malam kan. Tengok berdebar. Benda mute, lupa nak unmute kan. Hari ni memang debaran. Okey bang, tadi kita tengok tadi Kirin penuh dengan drama Drama. Drama kita nak kupas. Dan berbagai-bagai lagi. Ada drama, ada telenovela, semua ada lah. So kita kita sembang-sembang kejap lagi dengan tetamu khas kita. Hari ni siapa kita jemput ni, Ray? Nak sembang. Okey, kalau kata kita nak bercerita kalau kita kata tadi nak sembang-sembang pasal benda-benda yang berlaku dekat Tokyo, Olimpik Tokyo 2020 ni, saya rasa kita kena bawakan orang yang memang berada di sana dan memang arif lah pasal law. Mungkin dia tahu actual situation kat sana. Itu lebih baik, betul tak? Daripada kita kan, memang walaupun kita ada tahu sikit sebanyak knowledge, tapi ini rare dia adalah orang yang dah berada kat sana. Dia bukan saja rare, tapi dia raw. Raw and rare. Raw and rare. Daging yang belum masak. Kita jemput. Betul. Okey, tanpa membuang masa, kita jemput kita punya saudara komisar kita, saudara Ronizam Ismail. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Sihat. Nampak macam background kat hotel je tu. Kena kuarantin 14 hari. Hari ni hari ke-7. Alhamdulillah. Baru balik daripada Tokyo dan kena buat swab test, lepas tu kena kurung 14 hari. Nanti hari ke-10 atau hari ke-11 satu lagi swab test, kalau negatif hari ke-14 tu baru boleh keluar daripada penjara janji ni. Penjara janji Tapi Alhamdulillah lah, peluang pada kami di Kayu 101 dapat bersembang dengan abang di penjara janji abang ni lah. So kalau abang dah terlepas, rasanya sibuk dengan urusan-urusan lain, yang ni di penjara janji kita boleh duduk sembang. Kami boleh teman malam ni je kami teman abang. Malam lain abang kena teman dengan TV lah. Malam ni kita sembang-sembang kat sini. Alright. Untuk pengetahuan semua, kita bawakan tetamu kita ni, dia panggil macam mana bang? Commissioner. Dia nak nyebut dia tu saya. Kalau bahasa Melayu senang bang. Bahasa Melayu komisar katanya kan. Kalau bahasa sebenar dia tu apa tu bang? Dia komisar. Kau cuba try ni? Komisar. Komisar. Kita tahu hari ni. Bahasa senang dia komisar lah. Kan? Itu France kan? Ya, France. So bahasa senang dia bahasa Melayu je lah, komisar. Okey, apa abang orang kata diberikan mandat kan sebagai komisar UCI yang bertugas di Olimpik. Tapi sebelum tu bang, boleh abang introduce sikit diri abang, sebab mostly saya percaya ramai yang mengenali abang lagi penggiat BMX dekat Malaysia ni mengenali abang. Jadi boleh tak introduce sikit abang punya background untuk kita lebih mengenali abang kan, lebih friendly sikit nanti kalau jumpa abang. Okey lah. Nama penuh Ronizam Ismail lah. So umur sekarang ni 45 tahun. So kerja sebenarnya saya kerja kilang.
So sekarang ni kalau kerja kilang, orang akan cakap, wah kluster kilang. Tapi sekarang ni dah hampir setahun dah work from home lah walaupun kerja kilang. Sebab saya planning engineer dekat kilang, jadi lebih guna komputer dengan software je lah, bukannya pergi ke dalam kilang. So itulah sebenarnya kerja hakiki sebagai pekerja kilang di Melaka. Saya duduk di Melaka. Duduk di Melaka. Tapi banyak dan menghabiskan masa di nilai di BMX punya. Kalau ikutkan average setahun, saya bercuti untuk basikal ni dalam 80 ke 90 hari lah, tak termasuk Sabtu Ahad. Maksudnya hari biasa. Dan kadang-kadang MC pun sebabkan basikal. So nasiblah saya punya bos okey, tak ada, memang dah lama kena buang kerja lah. So lebih menumpukan kepada BMX dengan mountain bike lah kalau dekat Malaysia ni. So sekarang ni sebenarnya tengah buat pembangunan untuk BMX racing. BMX racing pun berada di Olimpik sejak 2008 ya. Jadi kita cubalah, mana tahu satu hari nanti ada rider kita yang berada di BMX racing Olimpik. Betul tak? Betul. BMX racing sebab kita pun ada track bertaraf orang kata Olimpik punya level bang betul bertaraf antarabangsa lah, belum sampai Olimpik level. Dan kita pernah menang pingat gangsa untuk wanita di SEA Games Kuala Lumpur 2017. So pelumba tu daripada Terengganu. Terengganu lagi. Kita kena ni lah, tak boleh nafikan Terengganu ni sekarang adalah producer untuk champion-champion sebenarnya kan. Betul. So contoh tu perlu diikuti oleh semua negeri lah, sebab kita perlukan pool yang banyak untuk menghasilkan champion. Alright. So, BMX. Ya, sedikit lebih kurang lah. Nanti saya tempah slot dengan abang cerita pasal BMX. Tapi hari ni kita nak cerita pasal Komisa. Okay. Menurut kami punya coach, principal coaching, kata abang antara orang yang lama juga dalam Komisa. So mungkin abang boleh share history abang menjadi seorang pengadil dalam basikal. Sebenarnya Komisa ni kira pengurusan pengadil secara umum lah. So abang boleh cerita sikit. Sebab kadang-kadang orang tahu pelumba basikal, climber tahu, sprinter tahu, tapi siapa yang mengadili, siapa yang buat keputusan, kadang-kadang dia orang tak tahu. Bila sebut Komisa tu apa? So mungkin abang boleh cerita sikit. Tu betul lah, sebab saya terlibat, maksudnya mula untuk ambil peperiksaan untuk Komisa ni 2008, hujung 2008 tahun 2008 bulan 12 macam itulah. So sebelum ni cuma pelumba kelab lah. So kita pun tak tahu yang sebenarnya ada Komisa. Yang tahu bila kita race, yang naik motor tu semua marshal. Itu yang kita tahu. Betul tak? Jadi bila ada kursus Komisa yang dianjurkan di Melaka, di kampung sendiri, saya pergi ambil lah. So pergi ambil, barulah tahu yang dalam race tu sebenarnya ada Komisa, bukan marshal. Marshal tu yang kontrol jalan raya. Yang menentukan menang, kalah, nak disqualify orang ni sebenarnya Komisa. Dari situ baru tahu. Jadi bila dah tahu tu, maksudnya minat tu datang kan. So start 2009 tu kita start lah pergi mengadili perlumbaan. So, bila kita ni masih junior dalam bidang Komisa ni macam takut-takut lah, sebab takut keputusan yang dibuat tu salah. Jadi kita kena selalu refer dengan senior-senior kita, kena selalu refer dengan UCI regulation. Sebab UCI regulation ni sebenarnya dia setiap tahun dia akan ada perubahan, ada improvement. Jadi tahun 2008 dengan 2009 dengan 2010 sebenarnya ada perbezaan. Sebab tu sebenarnya kita kena update selalu dengan regulation. Kalau tidak,
yang kita bacanya mungkin tahun 2015, tapi kita tengok tadi race tu 2021, dah banyak perubahan undang-undang sebenarnya. Even Olimpik pun berbeza. Berbeza. Dan format Olimpik dengan format race lain agak berbeza. Sebab dia ada dalam UCI regulation, dia ada sendiri untuk Olympic format. Macam Kirin tadi, dia ambil best 30 untuk masuk Olimpik. Jadi itulah jadi race format dia tadi. Untuk sprint pun sama. Dia ambil hanya 24 orang instead of 32 orang. Sebab tu yang ramai yang confused. So Olympics ni dia ada format dia tersendiri, dan race-race lain macam World Championship, World Cup, Class 1, Class 2, Class 3 pun dia ada dia punya format dia yang lain. Tapi basically in general lebih kurang sama lah, cuma dia ada spesifik sikit saja. Jadi pilih tengok Olympic ni, Abang pergi ke yang Melaka first. So pergi sekali khusus dah terus jadi komisar ke ada peringkat-peringkat dia, kena belajar lagi, dia perjalanan dia panjang. Abang pendek kan, tapi sebab kita nak bagi tahu, saya rasa bertanggungjawab untuk tahu pertama, yang kedua mungkin ini adalah satu-satu lagi cabang, bukanlah kata pekerjaan ataupun kerjaya yang mana kita kena explore. Golongan industri basikal ni kena explore. Jangan diingat dia nak podium je kan. Sebab podium bukan untuk semua orang. Okay, kalau kat Malaysia ni kalau basikal dia habis dia semua nak jadi coach. So sekarang ni dia ada sebenarnya ada cabang yang lain lah. Cabang teknikal. So sebenarnya kalau siapa yang ada background basikal ni tak kisahlah. Dia rider weekend warrior ke, champion ke, dia boleh masuk. So 2008 tu sebenarnya adalah peringkat pertama lah untuk jadi komisar kebangsaan. Lepas tu 2011 saya pergi lagi satu untuk BMX punya di Hong Kong. Spesifik untuk BMX. Lepas tu 2012 saya pergi ke Sabah untuk spesifik mountain bike. Dan 2012 juga ada spesifik untuk road, Elite National Komisar di KL. Aku ambil juga. Lepas tu lepas tu ada banyak race lah kita pergi. Buat race, ambil experience apa semua. Dalam masa yang sama kena buat macam Asian Mountain Bike Championship lah, apalah semualah race. Dan 2017 pergi ke Jepun dalam 15 hari untuk ambil satu lagi Elite National Course untuk mountain bike dan BMX. Dan dah lulus tu, itu adalah peringkat kedua terakhir sebelum kita pergi ke UCI untuk ambil UCI International Komisar. So yang baru ambil ni untuk BMX lah, 2018 di Azerbaijan, di Baku. So kita duduk sana. So khusus tu semua diakhiri dengan peperiksaan. Dia bukan pergi khusus seminar habis dah jadi, sebab dia khusus. Lepas tu ada exam bertulis dan juga dengan oral exam. Maksudnya nanti cikgu-cikgu tu akan tanya race situation macam tadilah yang berlaku dekat Kirin. Crash. Apa tindakan yang dia ambil, siapa sebenarnya salah, siapa sebenarnya benar, kenapa bukan Great Britain tu yang salah. Kita banyak ulas dulu, nanti kita akan miti. Jangan tu soalan memang orang tunggu tu. Jangan ulas dulu. Dekat ruangan komen dah bertalu-talu tanya soalan tu. Tapi kita dulu. Sebab kita nak bagi. Dia juga berlaku macam di Tokyo baru-baru ni kan, bila saya pergi untuk mountain bike lah especially kan. Bila masa pusingan pertama dia endor dekat Sakura Drop. Kan, lepas tu bila dia endor dekat Sakura Drop, dia keluarkan dekat Instagram dia salahkan RAM tu kenapa dikeluarkan. Dia salahkan keadaan RAM, tapi sebenarnya kita dah beritahu awal-awal dah kenapa RAM tu dikeluarkan masa race. Tapi sebabkan tahulah bila dah kalah tu macam-macam lah untuk menyalahkan orang lain. So sebenarnya kerja komisar ni bukan setakat mengadili sebenarnya,
Sebenarnya kalau untuk mountain bike tu kita kena datang awal, kita kena buat track inspection untuk pastikan semuanya dalam keadaan yang betul. Kita kena pastikan kedudukan marshal, kedudukan medik, semua berada di kawasan yang betul-betul, yang kritikal. Dan kita kena pastikan kalau untuk Olimpik punya level ni, dia ada timing system dia in between track tu. Dia ada split time dia, lepas tu dia ada TV merata-rata dekat dalam track tu. Sebab tu bila tengok Olimpik, kita macam boleh tengok the whole track. Sebenarnya dia letakkan semua mikrofon, semua dia punya kamera yang statik, yang boleh bergerak, dia ada di atas. Macam cable car punya tu pun ada, daripada helikopter pun ada kalau Olimpik ni. So semuanya boleh nampak. Itu sebenarnya untuk membantu komisar dalam membuat keputusan jika perlu lah. Itu salah satulah. Salah satunya untuk live broadcast lah, broadcasting sebab dia live dia seluruh dunia kan. Kita kalau sebenarnya kalau insiden yang berlaku di dalam perlumbaan tu sebenarnya kita kena witness. Kalau untuk mountain bike tu kita tak based on video. Kita based kita punya mata-mata adalah daripada marshal dan daripada komisar-komisar yang berada di dalam trail lah. Di dalam track. So dia yang akan bagi information sebab bila daripada video tu dia lain sikit daripada track. Kalau track cycling kita memang review video sebab dia punya speed tu lebih 70 ke 80 km sejam. Jadi kita takkan nampak dengan mata kasar kita kena review video. Kalau mountain bike is different. BMX pun sama juga lebih kurang macam mountain bike. Dia punya decision based on real time. Sebenarnya apa yang kita nampak itu sebenarnya. Kalau tak nampak tu kira tak nampak. Itu sebenarnya. So lebih kurang macam itulah lebih kerja-kerja komisar ni. Dia nampak macam senang tapi bila berlaku sesuatu insiden tu kita kena bersedia dengan jawapan-jawapan yang dengan ada supporting document lah. Jawapan kita tu tak boleh kata tadi nampak macam ni tapi sepatutnya dia kena ada dia punya based on rules. Dia gitu. Apa tindakan kita kata nak disqualify rider, kita kena tahu kenapa kita disqualify. So, kita kena faham juga body language pelumba-pelumba tu. So, kita kena study pelumba-pelumba tu sebab kalau especially di Olimpik kan kita ada macam Van der Poel untuk mountain bike. Kita ada Peacock. Kita ada Nino. Kita ada semua yang best 30 in the world berada kat situ. Jadi kalau komisar buat kesalahan, ianya sebenarnya akan merosakkan perlumbaan tu. So medal tu akan berubah. Itu sebenarnya. Boleh berlaku perang dunia pula. Kita berlaku ada situasi lah berlaku di masa mountain bike dekat hari pertama bila kita jalankan acara lelaki, cuaca sangat baik. Panas, track kering. Malam dan pagi sebelum perlumbaan wanita hujan sebab ada taifun dekat Jepun. So kita di Izu kita taifun kita tak kena 100% lah tapi tempias dia adalah hujan. Hujan yang lebat yang telah mengubah surface track tu. Jadi ada section yang sangat berbahaya untuk wanita dan juga masa licin kita tutup dan kita buka line baru. Dan di Sakura Drop tu pun sendiri kita sebelum pagi tu sebelum perlumbaan kita dah beritahu dengan team manager yang kita letakkan balik semula ramp tu di Sakura Drop disebabkan oleh faktor cuaca. Itu sebenarnya. Wanita dia pakai lah. Tu yang nampak bila time woman je nampak banyak menolak basikal pasal track tu memang teruk kan. Track tu jadi struggle. So kita sebenarnya kalau tengok untuk lelaki kita buat 7 lap, betul tak? Dan sepatutnya dalam team manager meeting dan bila kita buat official practice kita dah ambil timing. Lebih kurang kalau untuk wanita kita buat 6 lap. Dah diwar-warkan 6 lap tapi bila hujan kita potong 1 lap. Sebab kita dah anticipate yang bila cuaca hujan
dengan wet condition dan pelumba wanita, satu lap tu akan menjadi 15 ke 16 minit. Jadi kita calculate sebab kita kena habiskan race kurang daripada 1 jam setengah. Dia punya target dia nak kena habis dalam 1 jam 15, 1 jam 20. Okay. Jadi kalau Itu kita buat memang- 16, Itu memang law ke? Maksudnya memang orang kata kalau kata nak kena habis 1 jam setengah untuk XCO. yes, itu memang ada dalam regulation yang mengatakan yang dia lebih kurang 1 jam setengah hingga 1 jam 45. Maksudnya first rider 1 jam setengah, last rider lebih kurang 1 jam 45. Dia gitu. Kalau untuk Olympic dia akan buat 1 jam 20. Okay. Jadi yang last rider akan jadi 1 jam setengah. Okay. Dia macam itulah dia punya perlumbaan XCO. Dia tak ada pergi sampai 2-3 jam. Sebab XCO ni very technical. Sekarang punya XCO ni track dia bukannya kita jumpa bukit, tarah-tarah dah jadi track. Track tu sebenarnya 100% dibuat. Kalau tengok dia punya rock garden tu, batu besar-besar kan. Batu tu dia bawa masuk betul. ke dalam dan batu tu dia bawa masuk ke dalam dan dicipta untuk buat laluan-laluan. Dia bukan batu tu ada kat situ. Trail builder bawa masuk batu dan buat. Dia okey ni orang kata soalan sikit teknikal. Kalau kita tengok track tu macam Abang Ronizam sini tengok, dia orang punya spec bike tu, adakah travel suspension dia masih 100 lagi ke atau lebih panjang lagi? Sebab kalau kita tengok dah motor the enduro punya downhill pun ada, kita tengok kan, seram oh. Okay, sekarang punya XCO kalau kita tengok lah sebelum Olimpik pun dah start dengan World Cup. 95% dah guna full suspension. Okay. Dan 95% juga dah guna seat post yang ada dropper. Betul tak? Betul, betul. Sebab dia punya bila laluan track tu terlalu teknikal, mereka perlukan benda-benda tu. So dia punya travel pun sekarang lebih kurang 100-110 lah. Kalau tengok tayar dia sekarang ni, agak-agak berapa tayar dia tu? Besar gila. 2.35 ada ya? Yes, itulah sebenarnya. Sekarang ni lebih kepada kalau kita tengok beza. Kalau dulu kita boleh pakai 2.1, no problem. Betul. 1.9 pun boleh, kasar. Boleh. Sekarang ni pakai tu tak dapat. Sekarang ni dia dah pack to, yang kaya mountain bike tu is the real mountain bikers je yang boleh ride on that track. Okay. Okay, menarik. Information bagus ni. Kalau macam sebab kalau track tu dibuat di Malaysia, rasanya hanya budak-budak downhill yang boleh ride dekat drop-drop tu je dengan full face. Ya, dia punya level tu memang tinggi lah. Level tu memang tinggi. Memang kalau masa awal-awal 2019 bila dia adakan test event, kita pergi untuk test event. So masa tu first time lah pergi tengok track Olimpik. First day pergi buat track inspection, dalam hati cakap, boleh ride ke ni? Jalan pun takut lah atas track tu kan. Kita nak buat track inspection ada satu tahap. Kita cakap, boleh ride ke? So bila dah first practice tu, kita tengok kita punya idola lah, Nino Shutter. Nino buat 11 minit 30 saat. 11 minit 30 saat dia buat track tu. Dan rideable. Masa test event 4.1 km. Masa Olimpik itu hari dia dah potongkan jadi 3.8 sebab dia nak dapatkan 12 minit. Sebab sekarang ni XCO ni dah kira macam dia nak banyak lap. Jadi bila buat live telecast tu orang tak bosan. Ingat dulu Aril, kalau dulu kita lumba mountain bike, masuk lepas 1 jam baru keluar. Betul tak? Betul. Dia nak tunggu balik tu lama betul. Sekarang ni diorang nak macam kalau boleh 12 minit, 13 minit je satu lap. Jadi orang boleh tengok dia punya action tu berulang-ulang kali. Kalau dulu masuk hilang 1 jam, keluar 1 kali. Betul. Kiara pertama tahu apa Kiara. jadi dalam Dia ada commercial value juga lah. Sekarang ni dia buat So bila Coach Ronizam cakap tu, teringat balik masa aktif main XCO XC kan.
Memang melingkup. Bukan melingkup apa. Kita sendiri pun nak ride balik, nak menjumpa section yang kita nak pergi tu. Terasa jauh tu. Lama betul nak jumpa. Tak apa. Komisar yang kat finish line tu boleh tidur dulu lah, baru korang keluar. Okay. Itu sebenarnya dah jauh menyimpang lah sebenarnya, tapi tak apa. Kita meriahkan keadaan. Jauh menyimpang. Right. Sorry abang. Saya keep trackkan balik. Maknanya tadi abang dah share, abang dah ambil kursus komisar, dah pergi beberapa courses, dan ditawarkan untuk handle Tokyo 2020. Saya dipahamkan abang memang fokus untuk jaga MTB saja pada mulanya, betul? Yes. Pada mulanya sebenarnya saya rasa saya nak cakap kat benda ni. Abang adalah orang yang tamak sebab dua-dua event abang cover. Sebab tak ada orang lain yang buat macam abang, betul? BMX dan juga MTB. Sebab masa abang pergi buat liputan tu, pergi jaga tu, masa tu kami ada kelas dengan Jafiz. Dia cakap, Abang Roniza adalah satu-satunya orang yang cover MTB, lepas tu pergi lari pergi BMX. Apa yang sebenar berlaku? Mungkin abang boleh share. Okay, dia macam ni. Awal-awalnya memang di offer untuk buat mountain bike dan juga BMX. Okay. So offer letter tu ada dua, mountain bike dan BMX. Lebih satu lah. Tokyo 2020 tu di apa? Hilang dah. Jadi bila keluar jadual baru, bila keluar jadual baru, mountain bike dengan BMX ni dia macam overlap. Bila kita dengar tak? Dengar. Okey bang, dengar bang. Dengar Lain lain sikit lah. Okey. So bila Tokyo dah di postpone kan ni, maksudnya bila dia dah buat jadual baru, hari final untuk lelaki dan wanita tu overlap dengan official practice BMX. So kena pilih salah satu lah. Jadi pilih mountain bike. So bila pilih mountain bike, pada hari race yang mana kak? Hari race lelaki bila habis, dapat berita daripada Tokyo yang salah satu komisar antarabangsa yang handle BMX tu telah dilanggar oleh satu rider daripada Netherlands. Rider BMX masa official practice. Mungkin masa official practice komisar tu melintas, rider Netherlands tu langgar dia. Alamak. Dan langgar dia, mula-mula ingat langgar biasalah, tapi bila dapat berita yang katakan komisar tu dalam keadaan teruk, dia punya rib patah, tengkorak di sini, tengkorak di sini ada retak sikit, mata dia bengkak, hitam. BMX je? BMX racing ni sebenarnya dia punya explosive power dia tu lebih kurang macam Azizul Basikal sebenarnya. Betul, itu kena bagi tahu semua orang. Speed dia pun macam tu. Kalau tengok badan-badan pelumba basikal BMX tu sama dengan yang 200 meter sprint tu. Itulah badan dia, macam body. Glenn pun dari BMX kan? Jadi bila komisar tu dah tak boleh bertugas, jadi yang chip untuk BMX tu terpaksa cari orang lah. Jadi orang yang ada dekat Jepun masa tu saya lah. Sebenarnya ada dua. Kita dapat dua untuk ni, ada satu lagi komisar daripada Sabah, Britney. Kita dua-dua dapat untuk mountain bike. Dan untuk BMX, bila perlukan pengganti, dia panggil saya seorang je lah. Sebab nak gantikan seorang tu. Kira habis saja race wanita tu, habis penyampaian hadiah, kereta dah tunggu dekat venue, bawa balik ke hotel, mandi, packing barang, terus balik ke Tokyo.
So perjalanan daripada Izu ke Tokyo tu lebih kurang dia dalam 130 km. So lebih kurang 2.5 3 jam lah kalau kerja kat Jepun tu. So bila sampai check in je, besok pagi tu terus kena kerja untuk BMX pula. So itulah dia punya pengalaman. Apa yang sama, apa yang beza bila jaga dua different event tu bang? Apa yang sama dan apa yang beza? Okey, yang paling banyak ketara beza dia adalah mountain bike ni, XCO ni endurance lah. So kita kena jaga kawasan yang luas. Untuk BMX ni adalah lebih kurang sprint. Dia punya race 40 second je. Untuk mountain bike race dia 1.5 jam. Jadi perbezaan macam tu lah, maksudnya decision making, dia punya protokol semua lain lah. Sebab dia punya attitude of pelumba pun sebenarnya lain. Pelumba-pelumba BMX dengan pelumba-pelumba XCO ni, dia ni memang attitude lain. XCO ni lebih pada serious punya orang. Kalau budak-budak BMX ni lebih pada budak BMX, so dia lebih pada happy go lucky. Tapi sebenarnya dua-dua perlu. Maksudnya kita ni pelumba-pelumba yang dah peringkat untuk basikal lah, saya rasa. Semua pelumba-pelumba kita ni sebenarnya termasuk yang world champ ni semua humble sebenarnya. Dia boleh je borak dengan kita, tak ada masalah pun. Dia tak rasa pun diri dia world champ. Tapi saya ni sebabkan saya ni bertugas, so salah satu prinsip untuk bertugas tak boleh nak ambil gambar dengan pelumba walaupun duduk sebelah Nino Shutter ni bercakap dengan dia, nak selfie tak boleh. Sebab itu sebenarnya dah melanggar peraturan sebagai seorang komisar. Sebenarnya duduk sebelah Yolanda dah ni. Kan? Tapi macam apa nak buat, dah tak boleh. Kita macam itu je lah, duduk sebelah, cerita pasal dengan dia, terpaksa ambil basikal dia sebab untuk mountain bike selepas race kita kena check basikal. Ini yang ramai tak tahulah. Sebab sekarang ni UCI dia ada portable X-ray machine dia. Dia ada device yang baru. Saya ada ambil gambar lah, tapi ada ambil gambar, ada ambil video, tapi benda tu PNC, UCI tak bagi. Dia akan check bottom bracket, dia akan check seat stay, dia akan check kita punya gelung rim tu. Ada apa? Ada apa? So bila maksud dia kalau sebenarnya kita tahu, kita boleh nampak alat yang dibagi tu dia macam iPad kan. Yang sebelum ni lah kita tengok kat Tour de France, Giro Italia. So setahunya ambil dekat seat stay, bottom bracket, kadang down tube. Tapi saya ni malam ni lah dengar daripada Abang Ronizam sendiri dekat gelung rim apa benda yang boleh letak kat gelung rim tu? Kinetik, dia maksudnya kinetik punya barang yang bila maksudnya dia akan membantu bila kita kayuh, dia akan ada dia ada teknologi apa dia cakap tu yang maksudnya dia akan jadikan rim kita tu macam dia memang ada rim kita tu memang ada letak pemberat dekat situ, tapi dia ada satu teknologi dia panggil energy kinetic apa benda lah dia cakap, dia punya orang UCI tu cakap lah. Dia ada momentum dia. Momentum yang invalid lah, maksudnya illegal untuk UCI. So dia bukan guna iPad lagi, sebab yang masa guna iPad tu dia hanya untuk temperature. So bila kita check suhu dekat bottom bracket tu panas, mungkin ada motor. Sekarang ni dia bawa X-ray machine besar ni. Bawa X-ray machine, terus X-ray, terus dapat tahu dalam tu ada apa. Itu dia baru guna tahun ni lah. Dia baru guna untuk Tour de France, dia guna untuk road race punya event masa Olimpik, dia guna untuk time trial semua dia guna. So kita masa tu saya ditugaskan untuk ambil 5 basikal lah. Podium winner 1, 2, 3 dan random 2 basikal untuk selepas habis race. Jadi dapatlah pegang basikal Yolanda, basikal Peacock. Itu soalan seterusnya saya nak tanya berkenaan dengan teknologi dan basikal. Kita rehat sekejap, kita dengar kata penaja. Abang minum-minum tu, saya pun nak minum.
Minum dulu deh. Betul lah, tekak kering lah. Ya. Baik, anda masih lagi bersama kami di Kayu 101 dan tetamu khas kami Abang Nurizam Ismail, UCI Komisioner. Betul ke tak betul saya tahu. Komisar. Kena berhenti banyak kali bang. Saya pun tak pasti. Tapi setakat ini kita telah sembang-sembang dengan abang satu pengalaman yang menarik. Satu bagi saya sendiri ialah salah satu cabang dalam dunia berbasikal yang mana kita perlu lihat selain daripada coaching, selain daripada sport science, rules and regulation yang selalu diperjuangkan dan selalu diberitahu oleh bahagian komisar. So kita perlu tahu, dan saya bila kita tanya abang ni kerjanya memang complicated dia. Dah macam doktor pun ada, nak kena x-ray basikal, alamak. Nak kena tengok emosi rider pun ada, dah macam psikologi. Padahal orang dulu cakap, ni Marshall ni duduk tepi. Padahal that's the beauty of it lah. Okay. So saya nak tanya soalan ni bang. Okay, abang berada di Tokyo, jaga MTB, jaga BMX. Tapi saya nampak juga abang dapat masuk dalam track lah. Betul abang Abang dalam posting abang tu abang tulis, abang dah japi-japi sikit katanya. Betul bang? Saya tengok abang apa tulis apa. Okey, dari segi beza teknologi dari negara ke negara lain dan beza kita sendiri. So, adakah teknologi itu ataupun kemampuan rider itu menyebabkan sesuatu negara itu lebih ke depan ataupun macam mana? Dari perspektif abang tengok sendirilah bila abang berada di Tokyo. Abang sempat tengok MTB, abang sempat tengok BMX, sebab kita pun tahu orang yang pergi Tokyo ni memang bukan orang-orang penonton memang tak ada abang kan. Penonton memang tak ada. Lepas tu tempat ada. Orang Jepun je lah kan. Orang luar tak ada. Ya. Sepatutnya macam coach kita orang sendiri Hafiz kata dia sepatut pun pergi. Tapi jadi volunteer. Jadi volunteer tapi tak dapat sebab tidak ada volunteer dibagi. So abang kat sana dapat experience benda-benda macam tu. Memang tight lah bang. Rules and regulation related dengan COVID ni memang strict lah. Tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Okey, itu tak apa. Itu jawab tak boleh tahan. Tapi yang penting kita nak abang share dengan kita. Apa abang tengok macam teknologi ke, rider tu sendiri ke, yang mana berbeza antara negara-negara dan different dengan negara-negara kita juga. Macam mana abang rasa? Okey, bila kita cerita pasal Olimpik ni, kita sebenarnya bercerita pasal atlet-atlet yang elite sebenarnya. Okay. So, bila atlet-atlet yang elite ni bukan teknologi saja yang perlu dijaga. Dia sebenarnya dia punya mental sebenarnya sepatutnya perlu dijaga. Jadi macam saya dah tengok lah macam, especially saya dapat tengok yang betul-betul depan mata mountain bike dengan BMX lah. Sebab kita berada di dalam kawasan tu kan. Jadi sebenarnya bukan, sebenarnya kalau ada satu rider tu sebenarnya support team dia tu adalah 10 orang. Yes. So rider tu habis kayu dia campak lah, dia letak basikal, dia ada tukang basuh dia. Lepas tu dia ada tukang yang bersihkan badan dia apa semua, bagi dia makan. Dia punya nutrition tu semua calculated. Yes. Dia tengok sendiri macam raja. Macam alamak, ini Malaysia memang tak dapat level ni sebab salah satunya adalah costing lah, budget. Sebab bila bawa dengan well organized team ni sebenarnya salah satunya adalah budget. Bila tak ada budget memang semua tak boleh buat lah. Sebenarnya kalau kita pun tahu sebenarnya
kita perlukan masio, kita perlukan kita punya tukang masak sendiri, kita perlukan kita punya fisio, kita perlukan orang-orang yang ambil video untuk tunjukkan balik macam mana kita punya pergerakan apa semua kan. Jadi itu sangat penting. Selain daripada teknologi basikal yang the latest one lah kan. Kalau untuk XC ni dia dah dengan dropper. Kalau dulu budak-budak enduro dengan budak downhill yang pakai dropper. So sekarang ni budak XC dah ada dropper. So tayar pun dah semakin besar. Jadi dari segi situlah sebenarnya rider tu sebenarnya kita boleh develop rider, tapi bila kita nak mencapai satu tahap Olympic level ni macam Azizul punya, kita boleh tengok Azizul dengan Syah lah sebab dia dah sampai elite yang mana semua perlu dijaga. Jadi yalah, selain teknologi, support team tu sangat penting. Dan juga spare part lah semualah. Bila kita pergi race kan kita tak tahu apa akan jadi. Kan? Itu semua kena ni lah dengan teknologi tayar. Macam saya cakap tadi lah, hari pertama tak hujan. Bila kena perempuan hujan. Jadi tayar kena tukar untuk wet condition punya tayar. Kan? Jadi diorang semua bersedia dengan apa jua keadaan. Kalau kita kira teknologi, kalau saya tengok semua negara dia mempunyai teknologi yang sama. Maksudnya apa yang ada di pasaran itu yang ada. Sebab kalau untuk Olimpik pula kita ada Rule 50 sebenarnya. Rule 50. Okay. Rule 50 tu sebenarnya kalau untuk teknologi ni maksudnya basikal yang dipakai oleh pelumba-pelumba yang mengambil bahagian dekat Olimpik tu mesti boleh dibeli di pasaran. Dah macam motor superbike lah ni. Superbike motor. Lepas tu dia adalah tak boleh ada. Maksudnya kalau apa jersey pun tak boleh ada lain-lain punya ni lah selain daripada bendera dia punya logo, dan tak boleh ada kata ada Red Bull ke apa, semua tak boleh. Kita kontrol daripada tu. Itu untuk Olimpik lah. Dia panggil tu Rule 50. Itu sebenarnya. Yes. Itu yang kalau tengok basikal Azizul yang sekarang ni sebenarnya boleh dibeli sebenarnya. Boleh dibeli. Yes, tapi dia ada saiz M dengan saiz S ni kot rasanya saya tu. Sebab itu sebenarnya, maksudnya kasut yang dipakai, helmet yang dipakai, apa saja yang dipakai oleh pelumba tu boleh didapati di pasaran. Itu yang Rule 50 lah itu. Lepas tu logo-logo dia semua kita kontrol. Dari segi teknologi, semua orang ada teknologi yang sama. Cuma bajet sesuatu pasukan je lah. Kalau kita nak comparekan dengan tim Malaysia, selain daripada track team tu dah different level kita Malaysia ni. Kita back to inilah mountain bike. Mountain bike lah, khususnya mountain bike yang BMX. Mountain bike lah, sebab mountain bike sebenarnya kalau pergi race tu, kalau hujan tu memang spare part tu je lah pakai, lepas tu buang. Betul. So tu sebenarnya costing. So bila sebenarnya kita ni berbalik kepada basic lah. Kalau kita ada bajet, kita boleh buat. Kalau kita tak ada bajet, tak boleh buat. Tapi masalah bajet ni pula, kalau kita dekat Malaysia, bukan kat Malaysia je, banyak tempat. Kalau kita tak produce, bajet tak sampai. Kalau macam kita produce rider, tiba-tiba ada satu rider mountain bike boleh pergi World Champ, boleh pergi Olimpik, dan baru sponsor tu datang. Macam tu lah sebenarnya. Nah masalah dia nak keluarkan satu champ yang macam tu yang payah tu. Dengan kekangan duit. Teknologi berada di mana-mana. Teknologi is accessible for everyone kalau ada duit. Cuma masalah bajet lah. So maksud abang tadi, teknologi ada, kita boleh adapt, kita boleh bayar. Macam mana kita beli WXR pun dengan harga sekian. Saya rasa semua orang tahu. Saya balik nak cakap pun semua orang dah tahu lah harga. Siapa ada tahu lah. Ni berapa. Cuma saya nak komen sikit pasal harga yang 13 juta lah. Okay. Saya bekerja di kilang. Okay, kita buat R&D. Sebenarnya bagi saya kalau 13 juta tu, kalau kita convert pada USD, berapa juta?
Baru sikit kan. Oh 3 juta kan. Kalau 3 juta adalah R&D tu adalah small amount. R&D tu kalau saya kat kilang yang saya buat chip, microchip tu, R&D kita 15 ke 20 juta USD. Itu pun belum tentu jadi lagi chip tu. So investment tu penting. Jadi bila rakyat Malaysia kata apa bazir 13 juta. 13 juta tu termasuk R&D, teknologi. Bukan basikal je. Bukannya buat jadi gitu. Orang kena faham yang tu. Kan bagi saya 13 juta ringgit kalau convert USD baru 3 juta. 3 kali 4 12. Lebih kurang lah 3 juta. So kalau kita sebenarnya tak ada teknologi berbasikal dekat dalam Malaysia, kena guna teknologi luar. So lab diorang kena sewa. Kan, wind tunnel kena sewa. Engineer sana bukan macam engineer sini. Engineer sini boleh bayar RM5,000. Dekat sana €5,000. Dah convert dari Malaysia dah berapa? So R&D ni tak boleh buat dalam masa 2 bulan. Minimum pun setahun. Itulah pasal itu harga tu. So harga tu bukan satu kejutan. Dia memang that's it. Itu kira like dah minimize lah tu. Mungkin daripada pengalaman dan yang apa abang cerita tadi ialah teknologi memang kita boleh beli dan kita boleh adapt, tapi pengurusan seseorang atlet itu bila abang tengok siap ada orang basuhkan baju apa semua benda-benda yang macam tu untuk memudahkan atlet tu perform je. So abang macam tu lah, kau kerja kau perform, kau tak payah fikir benda-benda lain. Itu rasanya kita mampu untuk buat dah dan structure kan, kita ada management yang tu. Tapi berbalik pada soalan nombor 1 tadi ialah budget. Tapi ialah macam R&D apa semua, dari segi psikologi apa semua, dari segi pemakanan apa semua, kita ada wide range of universities yang buat program dari segi sains sukan dan sport science kan. Salah satu benda yang kita perlu push at this moment lah, selain daripada sentiasa push bajet lah. Itu benda yang biasa berlaku lah. Dan saya nampak benda tu ialah saya nak menjadi satu rider, industri hiliran ataupun supporting industri tu memang kena ada, kena wujud kan. Supaya macam abang tengok tadi, canggih diorang ni kan. Semua ada, semua kan. Dia tinggal diorang kena perform kan. Memang dah kalau atlet Malaysia ni dah sampai ke Olimpik tu memang dengan struggle-nya, dengan effortnya, dan memang satu benda yang pencapaian yang tertinggi lah. Kalau dia menang tu kira bonus lah Iwan. Untuk dapat ke Olimpik tu pun dah struggle sebenarnya. Satu pencapaian untuk layak ke Olimpik. Kalau dapat gold medal ke, dapat medal ke untuk macam Azizul ni, memang kira it's a bless lah. Maksudnya macam perjuangan Azizul since 2005 rasanya dia duduk ke Melbourne sampai sekarang kan. Maksudnya berbaloi lah kan. Janganlah cerita pasal investment. Kita jangan jadi macam skim cepat kaya, labur RM10 untung RM1 juta. So investment sebetulnya yang ni lah sebenarnya. Ada kala investment kita rugi, ada kala investment kita untung. Itu je sebenarnya kan. Pelumba-pelumba pun manusia juga. Ada kalanya tiba-tiba dah training betul-betul, tapi bila hari race tu malam tadi dia tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur, dia tak cukup rest, dia punya badan tak boleh nak perform. Itu sebab psikologi kena jaga. Sebab kalau tengok Azizul seminggu, rasanya 3-4 hari sebelum dia punya event start, dia punya social media dia bukan dia yang jaga. Dia bagi orang lain ke. Sebab dia nak fokus pada dia punya event. Okay. Mas Sabri, saya tengok kita punya hari ni memang ramai orang komen. Kita boleh keluarkan sikit soalan. Macam-macam dia komen tu. Dia memang banyak-banyak soalan bang. Saya simpulkan soalan-soalan dia orang ni. Senang. Simpulkan. Sebelum kita nak simpulkan soalan, kita nak hangatkan malam ni, kita dah make sure everybody get the knowledge lah. So Komisa ni adalah satu cabang di mana dalam sukan industri yang amat penting, dan abang mengalu-alukan bukan sekadar sahaja orang yang berumur macam kita, macam saya dengan abang je nak jadi Komisa. So belajar pada awal sebab dia banyak stages,
Dan benda tu menarik. Betul tak bang? Menarik jadi komisar ni. Memang sangat menarik. Menarik dan juga kena tahan telinga sikit lah. Itu biasa. Kerja pun kat office pun kena tahan juga. Apa? Macam Piramli kan? SPM tak okey. Yang penting tahan maki je. Okay. So saya rasa kita dah achieve yang tu. Saya nak bagi tahu juga komisar ni adalah satu cabang yang mana kita boleh masuk dan juga kita boleh belajar. Sebab understanding in depth orang yang memahami tentang dunia basikal secara orang cakap hati ke hati adalah komisar. Kalau dia sendiri pun tak faham dari hati ke hati tentang dunia basikal tu, memang susah sikit lah nak jadi. Okay, kita tutup kuesion komisar. Dia nak hangat-hangat ni banyak ni. Dia orang nak dengar komen abang pasal abang semalam kira cerita sprint dah tutup. Abang tutup dengan komen abang yang semalam tu. Dah menerangkan semua yang berlaku. So saya sendiri share komen abang, Kleber Sepeda sendiri share komen abang, komen Sakti pun share komen abang. Semua orang share. Semua ada yang saya share dalam satu grup bang. Dia kata, Sab, kau tu boleh lukis ke Sab? Senang sikit aku tak faham, tapi dah faham. Kau tolong lukis. Aku cakap aku pun nak faham kan, aku nak kena tanya abang ni juga kan. Tak apa, nanti aku lukis. Malam ni aku interview kat dia, kau tanyalah apa yang kau nak tanya kat dia. Tapi dah settle yang sprint. So, apa yang abang nampak terjadi pada Kirin hari ni? Okay, abang nak share. Okay, Kirin tadi hit kedua bila Shah Firdaus berada. Dan di dalam skrin TV tu sebenarnya menunjukkan kalau kita tengok dalam skrin TV tu saja, bila terjadinya pelanggaran di antara rider Great Britain dengan Shah Firdaus. So Shah Firdaus tu terjatuh dan dilanggar pula oleh rider daripada Kazakhstan. Kan? Dan saya tengok ramai kita punya geng-geng bawang Rangers ni pergi menyerang Kalin punya Instagram lah apa semua. Itu sebenarnya tak bagus lah. Sebab sebenarnya tadi tu sebenarnya bukan salah Great Britain. Itu saya nak beritahu pasal Kirin lah. Kirin ni sebenarnya dia adalah sukan yang acara yang agak berbahaya. Lepas tu sebenarnya Kirin ni adalah dia boleh body contact sebenarnya. Itu nama dia Kirin. Sebab tu nama dia Kirin. So dia ada body contact di antara rider-rider. So bila ramai sekarang ni peminat basikal Malaysia kan. So dia orang pun tengok 4 tahun sekali race-race ni. Jadi bila dia tengok yang rider Great Britain tu jadi punca Shah Firdaus tu jatuh, dia terus menyalahkan rider Great Britain tu. Tapi kalau kita tengok tadi video tadi tu, kita kena tengok kejadian sebelum kejadian. Rider Great Britain tu melanggar, maksudnya ada insiden, maksudnya dia tertolak si Shah Firdaus tu adalah result daripada apa yang terjadi sebelum tu. Apa yang terjadi sebelum kalau tu? Kita tengok semula rider daripada Netherlands. Rider daripada Netherlands tu yang menyebabkan rider Great Britain tu outbalance dan ternaik ke atas, bawa sekali si Shah Firdaus. Tapi disebabkan rider Great Britain tu lagi besar daripada Shah Firdaus, so dia punya riding position dia adalah very defensive sebab dia nak diri dia jangan jatuh. Jadi bila Shah Firdaus tu berada di sebelah sebelah Great Britain tu, jadi dia jadi mangsa keadaan lah. Dia jadi mangsa keadaan kepada mangsa keadaan. Jadi bila TV tunjuk, sebab bila acara Kirin, acara sprint ni, dia punya speed 70 ke 80 km sejam. Jadi kejadian yang kecil tu, mata kasar kita tak nampak. Maksudnya kalau peminat basikal yang tak biasa tengok Kirin dengan sprint, dia takkan nampak yang sebenarnya rider Netherlands tu sebenarnya punca sebenarnya. Rider Netherlands tu masuk ke sprinter lane, nampak tak kalau boleh slow motion kan, tayar depan rider Netherlands tu dah menolak tayar belakang Great Britain tu. Jadi Great Britain tu nak mengelakkan daripada dia jatuh, dia naik ke atas. Dia terpaksa naik ke atas, terus melanggar si ni. Tengok tak Netherlands tu, tengok. Lepas tu dia turun, dia tolak. Dia tolak rider Great Britain tu dan rider Great Britain tu naik ke atas. Orang hanya nampak
Rider Great Britain naik, tak nampak kan rider Netherlands tu. Nampak tak? Rider Netherlands masuk okey ni. tolak. Nampak tak dia ni kat sini? Sebelum tu nampak. Yes. So sebenarnya bila kejadian berlaku, yang itu adalah result. Maksudnya Great Britain dan Shah Firdaus tu ada insiden kat situ, pelanggaran, itu adalah result daripada apa yang dibuat oleh rider daripada Netherlands. Jadi saya tengok, saya tahu rider Netherlands tu buat masalah, dan bila race habis, Dia pun dikenakan kan. Bila race habis, saya contact juga kawan saya yang bertugas dekat velodrome tu. Saya minta result dia. Result yang masa hit kedua. So dia bagi saya result tu lah. Memang result tu rider Netherlands tu relegation. Sebabkan dia menyebabkan rider Great Britain tu outbalance dan langgarkan Shah Firdaus. Habis kita dah kecam orang lain bang. Ya. Itulah masalah dia. Sebab bila TV tu asyik tunjuk Shah Firdaus dengan tu yang jatuh, orang akan tengok benda yang besar, benda yang jatuh. Dia tak tengok benda yang sebelum tu. Lambat pula kita buat pencerahan. Jadi itulah sebenarnya yang terjadi, sebab saya kalau event-event track dekat Malaysia ni memang saya diletakkan sebagai referee judge. Orang yang nak relegate, nak apa semua tu adalah referee judge. So saya duduk, kalau dekat nilai tu memang saya duduk dekat atas untuk saksikan kejadian yang berlaku. Jadi saya ada pengalaman lah. Jadi bila benda tu berlaku, saya tahu bukan Great Britain tu punya. Bila kita kaji balik, sebab untuk komisar yang bertugas tu untuk kata relegation, referee judge kita panggil yang buat keputusan ni, dia akan review video yang ada. Sebab sebelah referee judge macam sebelah saya, kalau saya jadi referee judge, kiri kanan saya ada video kamera yang akan ikut perlumbaan tu. Jadi bila ada insiden, saya akan review balik, maksudnya replay balik, buat slow motion, tengok dan kita jatuhkan hukuman lah. Jadi sebenarnya rider Netherlands tu penyebab jatuhnya Shah Firdaus, dan yang jadi mangsanya rider Great Britain. Kesian dia. Itulah sebenarnya. Yelah, kita pun kalau kita gunakan ruang dan peluang ini untuk kita tambah ilmu, tambah knowledge. So this thing happen, we can improve our knowledge. Kita orang pun dari mata kata awam memang akan cakap benda tu lah bang kan. Tapi bila kita lihat dari perspektif komisar, dia nampak lah kami bukan komisar, kami C je. Komisar tak ada. Kita tak faham. Memang kita faham yang kalau macam peminat biasa ni, dia tak tahu benda tu. Dia cuma tengok yang jatuh tu rakyat Malaysia kan. So dia nak mempertahankan lah. Maksudnya baguslah, tapi bila sampai mengecam tu, yelah kadang tak berapa nak ni lah, sebab ni Olimpik kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat race tu sampai akhir dan kita tahu yang bahawa rider Belanda tu relegate, dan kita akan sedar bahawa kesalahan itu dilakukan oleh rider Belanda tu, sebab masa kat live TV1 pun dia tunjuk muka rider Belanda tu, dia bagi tahu kena relegate, muka tak puas hati disebabkan insiden tersebut. Sebenarnya dia kena cut kan. Ya, betul. Dia kena cut, dia kena warning dengan relegation. So itu insiden yang sebenarnya berlaku. Kita tengok pada awal sampai akhir, dan ilmu komisar tu penting hari ni kita share daripada perspektif berbeza. Penting kadang-kadang kita bagi tahu. Tapi itulah kan, kita punya orang kata semangat support Malaysia ni, sampai itulah ada satu komen dekat kita punya Facebook ni, dia kata kesian Jack sampai kena mak kau hijau. Aduh. Ni geng daripada Cik Rahman lah. Cik Rahman. Okey. Tapi ni orang kata soalan selingan lah. Sebab orang kata bila tadi kita Malaysia pun komisar bertauliah ni mungkin tak ramai.
Mungkin tak ramai, ada tapi mungkin tak ramai disebabkan ada exam. Tapi macam tadi berbalik pada soalan apa yang menarik itu, ada satu soalan daripada Farhan Villa. Okey, dia bertanya berapa allowance Komisa Olimpik Tokyo? Mana tahu kan? Itu orang kata secara tafli lah. Ramai sebab sebelum ni pun ada orang tanya mungkin jadi Komisa LTDL ada bayar ke, free ke kan? Komisa TDF ke, apa-apalah yang berkenaan UCI event, Olympic event. Jadi mungkin ini pun adalah salah satu orang kata peluang, orang kata option, salah satu pekerjaan macam pengadil FIFA kan. Jadi ni dalam bidang basikal ni, Komisa ni dia adakah orang kata agak lumayan? Kita mungkin tak payah tanya lah amount dia berapa. Cuma dia agak lumayan atau apa, macam mana? Saya sendiri pun tak tahu. Menarik kan soalan ni. Okey, kita start daripada bawah lah. Maksudnya National Komisa. Okay, untuk Malaysia punya ni kan. Dia tak adalah banyak mana pun kalau nak dibandingkan dengan jam bekerja, sebab kita bukan bekerja waktu race je, kita kena prepare sebelum tu, start list lah, apalah semua tu kan. So kita punya kerja satu hari tu almost 18 jam lah total. Kalau dengan teknologi tu kurang sikit lah, macam Olimpik ni kita ada timing system yang bagus apa semua. So kalau rate lah untuk yang National Komisa ni, kalau nak katakan lumayan tu memang tak lumayan. Dia lebih kurang dulu masa saya mula-mula 2008, 2009, rate dia RM60 je satu hari. Okay. Kalau macam sekarang ni dah jadi macam dah 120, kalau begitu Langkawi dah jadi 150. Tapi kita punya hotel, kita punya makan, semua ditanggung lah maksudnya. Kalau macam bila kita dah sampai level UCI, dia ada UCI rate pula. So UCI akan bayar kita. So dia ada rate dia tersendiri lah. Lepas tu dia boleh claim mileage lah, apalah. Bila pergi ke UCI level tu agak lumayan sikit lah. Kalau pergi macam yang national ni sebenarnya lebih banyak berkorban lah. Kalau siapa macam saya ni kerja kilang, bila saya bercuti saya kena ambil leave. Kadang-kadang allowance tu tak berbaloi dengan apa yang saya pergi tu. Kalau tapi macam lepas tu kalau macam kerja kerajaan mungkin dia orang dah boleh dapat unrecorded leave. Macam saya ni tak ada unrecorded leave, tak ada cuti tanpa rekod. So sama ada nak cuti annual leave ataupun unpaid leave lah. Kalau dah 80-90 hari setahun, mana datangnya annual leave, unpaid leave. So kalau sebab kewangan ni, kalau nak jadikan career Komisa ni memang tak lah. Kan? Kalau sebagai hobi tu okey lah, sebab bila kita jadi Komisa ni kita berjalan, kita jumpa ramai kawan. Kan? Macam saya pun saya tak boleh tak mimpi pun nak jumpa world champ. Kan, nak jumpa medalist Olimpik. Kan? Orang lain boleh tengok Van der Poel dalam TV je, aku jumpa sebelah. Kan? Orang lain boleh jumpa Peacock lah. Aku tahan dia tu hari masa dia menang, nak minta basikal kau mana, aku nak pergi x-ray. Itu dah ada masuk dalam live TV tu, tahan dia macam ni je, basikal mana. Ada pula nampak muka dalam TV. Alamak. Ada. Kita screenshot lah masa tu. So yang tu je lah, benda-benda yang tu sebenarnya yang buat kita happy. Kita jumpa dengan kawan-kawan baru. Kan? Lebih kepada minat lah minat yang mendalam pada lebih pada minat lah. Kalau untuk menjadi salah satu punca pendapatan tu agak susah lah. Dia bukannya satu pendapatan yang tetap, sebab tahun ni mungkin pergi Olimpik, mungkin ini adalah tahun dia yang pergi. Tahun-tahun lain tak dapat sebab semua orang nak pergi Olimpik sebenarnya. Yalah, bukan sikit-sikit orang nak pergi. Kita ada ramai komisa dalam dunia ni, bukan kat Asia je, kat Europe, kat US, semua memang bermati-matian nak pergi ke Olimpik. Kalau kata macam coach Yafiz tu, dia nak jadi volunteer tu, tak jadi volunteer tu dia tak sediakan apa pun. Tempat tinggal sendiri,
flight sendiri, makan sendiri, dia bagikan baju je lah. Sebabkan si Coach Yafiz tu minat, tak apa. Dia burn 7-8 ribu, 10 ribu untuk pergi Olimpik pun tak apa. Janji dia boleh berada dalam track mountain bike tu dan boleh tengok macam mana race tu berlaku. Kan? Betul tak? Itu lagi pengalaman tu lagi penting. Value dia tak boleh value dia. dengan 7 ke 8 ribu tu lah. Betul-betul. Betul. Dia very priceless. Maksudnya kalau dapat pergi Olimpik sebagai volunteer pun sebenarnya dah best gila dah. Sebab sebelum COVID ni yang jadi volunteer untuk 2020 ni Mak Saleh pun ramai. Dia sanggup datang. Untuk jadi volunteer, bukan jadi technical official lah, jadi volunteer. So diorang lebih pentingkan priceless experience tu lah, experience berada di Olimpik. Itu je lah dia punya ni. Yeah. Right. Kita dah berkeudara 1 jam. Kita sembang-sembang. Memang tadi pun banyak soalan, sebenarnya nak dapat pendapat abang daripada tentang apa orang cakap, apa yang berlaku pada ni. So prediction abang sebelum kita nak tutup hari ni, prediction abang untuk esok, apa yang rasanya akan berlaku? Gol untuk Azizul. Gol untuk Dato' Azizul. Alright, gol untuk Azizul. Alright, Dan Lain ada soalan lain? Syah macam mana? Dan Syah, saya harap dia dapat masuk ke semi-final lah. Syah sebenarnya dia boleh buat kejutan sebenarnya. Tapi sebab dia ini first Olympic ni kan. Dan dia sebenarnya sebab dia lebih tak ada pressure daripada Dato' Azizul. Sebab Dato' Azizul tu semua beban atas bahu dia. Macam Syah ni kurang beban dia, jadi dia kira underdog. Bila underdog ni sebenarnya orang tak, maksudnya dia lebih selesa untuk berlumba. Bila dia lebih selesa untuk berlumba, tapi itulah bila dia dah jatuh tadi tu kan, saya harap besok dia boleh recover. Jatuh, laju jatuh tu. Saya harap dia boleh buat sesuatu lah Syah. Kan, mana tahu gold silver kan, mana kita tahu. Mana tahu? Alright. Betul lah. Baik, ada buat soalan dia? Tak ada, saya rasa hari ni saya memang puas hati. Saya tumpang bangga dengan Bang Roshan Nizam kita yang orang kata menyumbang tenaga, masa untuk orang kata berkhidmat membawa nama Malaysia sebagai komisar yang bertauliah, yang mengadili tu bang, bukan main-main tu, yang mengadili pertandingan dekat Olimpik Tokyo. Saya tumpang bangga lah. Ya bang? Alright. Terima kasih ya sebab panggil. Dapatlah sikit hilang, tidak seorang bosan ni kuarantin. Alright. Terima kasih kerana bersama Kayu 101. Nanti kita nak sembang pasal BMX pula. Kita akan spesifik satu program pasal BMX. So saya pegang cita-cita abang tadi, mana tahu BMX pun kita boleh masuk Olimpik insya-Allah ataupun masuk World Series punya event. So daripada BMX, kita orang pun di Travel Sepeda sendiri pun memang kita buat grassroots program daripada awal. So nanti kita akan bincang dan sembang lagi panjang lah insya-Allah. Alright, terima kasih banyak-banyak bersama kami. Assalamualaikum. Selamat berehat bang. Okey. Terima kasih kerana bersama kami di Kayu 101. Alright Ren, terima kasih banyak-banyak bersama hari ini. So kita macam mana, okey ya? Okey, data buku tu semua dah keluar. Right. Sebab kita memang bawa orangnya lah untuk menjawab persoalan. Kita membawa persoalan. So insyaAllah kita punya audience pun dapatlah menerangkan mungkin ketidakfahaman ke kan daripada apa yang berlaku. Right. Okay, see you. Terima kasih Kayuhan bijak pemula di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.